Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Puteri Dana binti Tengku Johan. Saya belajar dalam jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, di sini saya ingin membincangkan tentang subjek saya pada hari ini adalah awal muzik untuk kanak-kanak HDPH 4603. Iaitu saya akan membincangkan adalah 3 pendekatan, iaitu pendekatan Dakoros, Off dan Chordally. Jadi kita lihat apa maksud pendekatan Chordally. Pendekatan Chordally bermaksud pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. Seterusnya, Zoltan Chordally merupakan tokoh muzik dari Bulgaria yang mengambil berat terhadap muzik rakyat kerana beliau tidak mahu muzik tersebut lupus ditelan zaman. Kemudian, muzik rakyat nyanyian sebagai kemahiran asas menjadi falsafah yang utama untuk pendekatan Chordally. Kita lihat yang seterusnya. Pendekatan Off bermaksud mementingkan penggunaan alat-alat muzik, terutamanya alat perkusi di peringkat sekolah. Pendekatan Off yang juga dikenali sebagai pendekatan Off exclude. Kemudian, pendekatan Off mempunyai falsafah yang tersendiri, pedagogi, pendidikan muzik dan kaedah-kaedah pengajaran muzik yang telah dikembangkan oleh beliau. Justru itu kita boleh tengok pendekatan Dakoros. Okey, kita lihat tentang Dakoros macam bagaimana. Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara melakukan learning by doing Dakoros 1950. Bermaksud kerana tubuh badan adalah alat muzik paling utama, merupakan asas keseluruhan pembelajaran muzik dan seterusnya mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga, pendengaran, minda dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik. Kita boleh lihat di sini. Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi keperluan kanak-kanak untuk melibatkan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik. Seterusnya, peluang juga kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka, berimajinasi dan menginterpretasikan melalui muzik secara pergerakan fizikal yang tersifat bukan verbal, maksudnya bukan lisan. Kita lihat yang seterusnya. Falsafah utama bagi ketiga-tiga pendekatan muzik Dakoros, Off dan Chordally. Jadi kita lihat maksud itu. Falsafah dan konsep pendekatan Chordally. Muzik kepunyaan manusia. Yang kita lihat di sini, muzik adalah kepunyaan manusia. Kita melihat muzik kepunyaan manusia apa dia? Muzik perlu diajar dan dipelajari oleh semua lapisan masyarakat untuk menghasilkan rakyat yang berilmu dalam bidang muzik. Kemudian, nyanyian ialah asas kemahiran muzik. Suara ialah alat muzik semula yang berkesan pada falsafah pendekatan Chordally. Muzik rakyat sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Nyanyian merupakan asas kemahiran muzik. Kita boleh lihat di sini bagi kemahiran muzik. Bahan asas kepunyaan rakyat. Identiti kepunyaan sesebuah negara diturunkan secara lisan. Manakala bahan dalam bahasa ibunda dikenali oleh kanak-kanak, pendek, mudah dinyanyikan dan diingati oleh kanak-kanak. Manakala nyanyian choir. Nyanyian choir adalah penting untuk menghasilkan keseronokan dari usaha yang kolektif. Manakala alat muzik tidak perlu digunakan. Alat muzik seperti piano tidak digunakan untuk mendapatkan ketepatan pitch dan tidak juga digunakan untuk mengiring nyanyian choir. Dan akhir sekali, pengajaran pembelajaran muzik perlu berlaku awal di prasekolah. Kerana kanak-kanak mudah menyimak dan mudah terpengaruh pada usia berikut. Kita terus melihat falsafah dan prinsip Off. Yang pertama,
Falsafah asal of ialah kepercayaan bahawa kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu melalui pembelajaran yang etis seperti meditasi dan eksplorasi yang boleh membawa kepada keupayaan kanak-kanak untuk mengubah suai dan akhirnya mampu membaca menulis notasi yang dikenali sebagai literasi muzik. Kedua, kita lihat kedua. Percakapan, nyanyian, pergerakan dan alat muzik, terutamanya alat muzik perkusi, ialah alat yang paling penting untuk mengajar irama, melodi, bentuk, harmoni dan warna tun alat muzik. Ketiga, kita boleh lihat falsafah pendekatan ini adalah berdasarkan idea bahawa kanak-kanak harus menghayati, merasai dan menghasilkan irama dan melodi sebelum mereka diajar untuk membaca dan menulis notasi musikal. Yang keempat, percakapan merupakan satu elemen utama dalam pendekatan of kerana antara kesemua ahli falsafah dan ahli muzik hanya core of yang memberi penekanan yang lebih kepada kepentingan percakapan dalam perkembangan musikal seseorang kanak-kanak. Mari kita lihat yang kelima. Pendekatan of mengikut transisi ini juga digunakan setelah seseorang kanak-kanak telah memperkembangkan skill untuk bermain alat muzik. Dan akhir sekali, nombor 6. Muzik yang dihasilkan dalam kelas muzik yang menggunakan pendekatan of banyak mempunyai unsur-unsur pengubah suaian. Dan kita lihat falsafah pendidikan mengikut Dakros yang terakhir. Kanak-kanak mempunyai emosi. Bahagian anggota badan dapat digunakan untuk mengamalkan atau meluahkan emosi kanak-kanak. Okey, kita boleh lihat yang seterusnya. Emosi dapat dirasai atau diluahkan melalui pelbagai peringkat pergerakan anggota badan. Tindak balas otot atau hanya dengan berdiam diri sahaja. Jadi kita lihat yang seterusnya. Gaya atau pergerakan kanak-kanak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja ataupun spontan mengamalkan perasaan mereka ketika saat itu. Pergerakan anggota badan akibat daripada cetusan emosi boleh dikaitkan dengan muzik. Akhir sekali, murid harus terlebih dahulu melatih membiasakan anggota badan bergerak mengikut muzik sebelum belajar bermain alat-alat muzik. Kemudian, mari kita lihat perbandingan dan perbezaan bagi ketiga-tiga pendekatan Dakros, of dan Kodaly. Okey, falsafah dan konsep bagi setiap pendekatan mempunyai perbezaan dan juga persamaan. Mari kita lihat di sini. Bagi pendekatan Kodaly yang telah diasaskan oleh komposer muzik yang berasal dari Hungari iaitu Zoltán Kodaly, menyatakan bahawa adalah hak setiap manusia dan nyanyian asas kepada kemahiran muzik serta menganggapkan bahawa suara merupakan alat muzik semula jadi. Kita lihat sebenarnya. Bagi pendekatan of yang dikenali oleh pencipta dan pendidik muzik Jerman iaitu Karl Orff, menyatakan bahawa pendekatan of merupakan pendekatan yang informal dan meneronokkan di mana murid-murid akan mempelajari irama, melodi, harmoni, tekstur dan bentuk dengan secara tidak langsung. Bagi pendekatan Dakros yang telah diasaskan oleh pendidik muzik, komposer dan pakar teori muzik yang berbangsa Swiss iaitu Emil Jacques, Dakros percaya bahawa setiap ahli muzik perlu berusaha untuk peka dan impresif dan menyatakan muzik melalui pergerakan bunyi, pemikiran, perasaan dan kreativiti yang bermakna. Akhir sekali, walau ketiga-tiga kaedah dan pendekatan ini mempunyai falsafah konsep komponen yang tersendiri, guru perlu bijak dalam menggunakan kaedah dan pendekatan yang sesuai dengan keperluan minat murid. Kesimpulan, jelasnya muzik dan nyanyian dapat memberi impak positif kepada kanak-kanak prasekolah. Ini adalah kerana wujudnya pelaksanaan pelbagai elemen seperti kinestetik, pendengaran dan visual. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya.